Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Kembali bersiaran bersama dengan saya Hanif Miswan pada pagi ini di Malaysia hari ini. Hari ini edisi 24 Mac 2021 bersama dengan Rabu 10 Syakban 1440 Hijrah. Diam tak diam 19 hari saja lagi untuk kita menjelang Ramadan Al-Mubarak, dan pastinya kita mengharapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera dan juga kekal bersama dengan kami untuk kita kongsikan pelbagai perkabaran dan juga penceritaan berkaitan dengan beberapa topik penting juga pada hari ini. Dan kita juga mengharapkan agar anda terus mematuhi segala peraturan, segala SOP yang ditetapkan dalam kita menjalani kehidupan seharian. Nak tak nak, kita perlu sedar, kita perlu akur bahawa kita perlu menjalani kehidupan, meneruskan kehidupan dan hiduplah dalam bersama-sama menentang dan juga sama-sama menghindari COVID-19 yang semakin melanda dunia dan juga negara kita pada ketika ini. Dan juga ada satu pesanan untuk kita terus daftar di aplikasi MySejahtera, kerana kita tahu proses imunisasi COVID-19 kebangsaan, vaksinasi itu telah pun dimulakan, telah pun bermula, dan ini mungkin dalam fasa yang pertama, tapi data anda untuk mendaftar dalam aplikasi MySejahtera sangat diperlukan untuk memastikan bahawa proses ataupun fasa kedua dan ketiga nanti berlaku dalam keadaan yang lancar. Ada pelbagai data yang telah pun dikumpul untuk proses penghantaran, untuk proses vaksinasi berjaya dilakukan dengan sangat baik. Baik, hari ini banyak yang akan kita bicarakan, tapi saya seperti biasa akan ditemani oleh rakan setugas dari rumah. Kalau sebelum ini Fariha dan juga Anik Mizati telah pun mengambil giliran mereka, pada pagi ini giliran kekanda saya pula, Eli Iskandar, berada di rumah untuk menemani saya pada pagi ini. Kalau dah bersedia, hello Eli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hanif? Alhamdulillah. Eli sihat? Alhamdulillah, saya faham kesunyian yang anda rasai itu. Ya, betul. Tolonglah pulang kembali dengan segera. Apapun kita perlu akurlah. Kita pun menyantuni norma baharu ini dalam bidang penyiaran. Eli, bagaimana keadaan berada di rumah, dan mungkin ada satu perkara yang ingin dikongsikan juga, silakan. Ya, itulah dia. Kita bercakap tentang bersiaran dari rumah. Jadi, saya rasa apabila kita terlalu kerap bersiaran dari rumah, kita jadi buntu di mana lokasi yang paling sesuai untuk kita langsungkan siaran ini. Jadi hari ini saya nak bersiaran dari dapur kerana ada beberapa faktor kenapa saya bersiaran dari dapur. Satu, sebab ada anak kecil yang sensitif dengan bunyi-bunyi. Jadi kalau saya bercakap dengan suara begini, barangkali dia akan terkejut dan terbangun. Kemudian saya rasa setting dapur ni disebabkan saya menghadap tutup tingkap window panes tu, lighting ataupun pencahayaan dia sangat on point. Jadi saya tak perlukan sebarang bantuan lampu. Jadi alhamdulillah, jadi inilah tempat yang saya rasa sangat-sangat sesuai untuk menjalankan siaran kita hari ini bersama awak. Dan saya jarang, bukan saya jarang, saya tak pernah pakai jaket dan juga blazer dan juga kemeja di dapur sebegini, hanya untuk meneman awak saja. Ya, betul, sangat istimewa lah pagi ni, sebab kita faham, sebab Eli, mungkin ada yang terlupa. Kita pernah berkongsi tips berkaitan dengan bagaimana nak menjalani proses pembelajaran, pengajaran ataupun mesyuarat di rumah kan. Mencari sumber cahaya secara semula jadi itu sangat penting. Ada yang membelakangkan tingkap. Dan macam Eli bagi contohlah dengan tingkap yang betul. Tapi ini memang agak rare lokasi yang di dapur ni, dan saya sangat tertarik dengan kipas yang ada di belakang tu. Bila dapur ni kan dia hangat sikit, jadi angin tu perlu ada. Cuma sebab untuk bersiaran ni kita letak di belakang supaya tidak mengeluarkan bunyi angin pada mikrofon. Itu antara susun atur untuk bersiaran dari rumah kalau kita buat meeting secara online dan sebagainya lah. Kerana setting kita ni berbeza sikit. Ya, dan semuanya perlu diambil kira lah. Eli, kita nak teruskan dengan perkongsian statistik COVID-19. Seperti biasa, kita akan ingatkan dari hari ke hari. Ini berkaitan dengan statistik semalam, dan ini agak sedikit merusingkan kerana semalam jumlah kes baharu harian kembali tinggi, menjangkau kes sembuh baharu 1,384, kes sembuh 1,058, dengan jumlah kes aktif dengan kebarangkalian untuk jangkitan adalah sebanyak 14,454. Masih lagi banyak sebenarnya, masih lagi berada di sekitar kita. Dengan jumlah kematian seterusnya 1,244 dengan 6 kematian baru dilaporkan. Dan ini ada pecahan membabitkan semua negeri di Malaysia. Perlis masih lagi tanpa kadar jangkitan, masih lagi sifar. Kalau boleh kita... Putrajaya juga begitu? Betul, Putrajaya juga begitu. Selangor masih lagi tinggi, Eli? Ya, 625 kes dicatatkan kalau kita boleh saksikan slide yang
Berikutnya ini dia ya, dengan negeri lain seperti Johor 161 kes, Sarawak 140 kes, dan negeri lain di bawah 100 kes lah. Dan ini jumlah Hanif? kematian dengan kadar kematian 0.37% setakat ini membabitkan 6 kematian baru semalam dan pastinya membimbangkan dan merisaukan juga, tapi rata-ratanya mempunyai latar belakang penyakit masing-masing dan seterusnya ada 3 kes ataupun kluster baru dilaporkan semalam, membabitkan satu di Johor, satu di Selangor dan juga satu di Pulau Pinang. Ini perinciannya dengan 73 kes baru. Itu mungkin sedikit membimbangkanlah semalam di Selangor, terutama di Jalan Indah Gemilang di Johor, Jalan Indah Gemilang 1, 73 kes baru daripada 3 kes indeks yang dilaporkan sebelum ini membabitkan 259 saringan. Jadi perlu berhati-hati. Ini satu lagi kes kluster tempat kerja yang dilaporkan. Saban hari Eli kita berbicara mengenai bagaimana pentingnya untuk mengamalkan SOP di tempat kerja terutama. Kadang-kadang kita sendiri pun terlupa kan Eli kan? Ya, itulah dia. Kerana kita dah biasa dengan kawan-kawan kita dan kita rasa macam kita bergerak dalam satu gelembung, tapi sebenarnya apabila gelembung ataupun bubble ini berada di luar pejabat, kita akan berhubung dengan pihak lain pula. Jadi itu harus kita jaga. Maknanya walaupun kita sering berjumpa pada setiap hari, kita masih perlu menjaga jarak fizikal dan mematuhi SOP dan sebagainya lah. Dan bila disebutkan kluster ni paling kita risau kluster tempat kerja, sebab kluster tempat kerja ni akan membuatkan orang yang akan pulang ke rumah dan dengan adanya kelonggaran untuk melaksanakan majlis, acara yang membaikkan perhimpunan. Jadi kadang-kadang kluster tempat kerja ni yang membawa risiko jangkitan kepada pihak lain. Ya, betul. Apapun itu sedikit perkongsian berkaitan dengan statistik COVID harian. InsyaAllah akan kami bawakan dari masa ke semasa sebagai peringatan kita bersama juga. Eli, kita nak teruskan dengan perkongsian di Dada Akhbar. Saya percaya anda di rumah banyak beli surat khabar, jadi mulakan terlebih dahulu di Berita Harian. Saya beli 3-3, jarang saya beli surat khabar. Sebab kita dapat secara percuma di pejabat kan? Ya. Jadi itulah dia. Okey, kalau boleh saya mulakan dengan Berita Harian, Hanif. Ya, silakan. Baik, Berita Harian muka hadapan ini satu penemuan yang sangat luar biasa. Dadah 5.2 bilion ringgit dirampas di Pelabuhan Kelang. Kastam Diraja Malaysia menumpas satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa membabitkan rampasan 16 tan pil Captagon. Dianggarkan bernilai 5.2 bilion ringgit di Pelabuhan Kelang. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir mendedahkan dadah sintetik berkenaan disorokkan di dalam roda troli bagi mengabungi pihak berkuasa. Siasatan awam mendapati sindiket menjadikan Malaysia sebagai transit 3 kontena dari sebuah negara Asia Barat yang membawa bahan terlarang itu dipercayai untuk dihantar ke negara di Asia Timur. Anda boleh baca perinciannya di buku surat 14 dan gambar roda troli yang diguna pakai untuk menyorok darah sintetik ini sangatlah luar biasa. Sebabnya modus operandi mereka ni pelbagai, begitu kreatif sekali. Jadi kita harapkanlah penemuan sebegini membuka mata kepada pihak berkuasa untuk terus menjalankan tugas dengan efisien seperti mana yang dilakukan oleh pihak berkuasa yang merampas nilai yang begitu besar ini. Okey, anda boleh baca perinciannya di surat 14. Okey, itu di Berita Harian. Hanif nak Metro, silakan. Ya, saya sambung terlebih dahulu ini di Harian Metro. Seperti yang telah pun kita maklum daripada semalam berkaitan dengan insiden di Lebuhraya SUKE dan ada perinciannya di halaman ke-6 membabitkan sukar keluar mayat tersangkut kerana struktur binaan yang perlu diperkukuh, dan di halaman ke-6 ini dilaporkan berkaitan dengan proses untuk mengalihkan bahan binaan yang terjatuh tersebut mengalami ataupun mengandungi 6 fasa, dan pasukan penyelamat kukuhkan struktur binaan sebelum keluarkan mayat elak kejadian buruk, dan kita tidak mahu satu kejadian yang bertimpa sekali lagi. Dan ini di Lebuhraya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUKE, Jalan Alam Damai Ceras, dengan kerja pengukuhan struktur itu dilakukan terlebih dahulu sebelum operasi mengeluarkan mayat mangsa ketiga dilaksanakan. Ini menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur. Dalam satu kenyataan berkata kerja penstabilan U-beam dengan menggunakan I-beam perlu dilakukan sebelum dapat melakukan angkatan pada komponen kren yang menghempat mangsa.
Proses penstabilan dilakukan menggunakan I-beam support sebelum angkatan dapat dilakukan dengan kren mudah alih dan seterusnya mengeluarkan mangsa yang tersepit. Dan difahamkan daripada laporan terbaru dengan penghentian arahan tugas juga dilaporkan dengan tiada lagi kerja boleh dilakukan setakat ini sehinggalah laporan ataupun siasatan terperinci dilakukan. Mayat mangsa yang terakhir telah pun bisa dikeluarkan pada jam 4 pagi semalam ataupun 4 pagi tadi. Dan mungkin ini telah menyelesaikan sedikitlah berkaitan dengan proses mengalihkan mangsa dan seterusnya proses siasatan boleh dilakukan secara sepenuhnya. Dan difahamkan masih lagi tidak boleh dilakukan ataupun disambung kerja-kerja ini. Ini saya kira akan mengambil masa yang agak sedikit lama kerana ianya kejadian yang berulang dan mendapat liputan yang sangat luaslah dengan kebimbangan daripada penduduk setempat juga dan juga daripada para pekerja dan majikan di sana juga. Okey, itu di Harian Metro. Okey, pada masa sama kita juga dengar tentang kicauan-kicauan di Twitter dan juga banyak pernyataan di media sosial yang memutuskan kontroversi dan sebagainya. Kita harap perkara ini tidak dapat dibendung supaya segala yang dilaksanakan ini, terutama dalam segi prosedur dan juga iktibar bila diambil daripada insiden ini dapat dipelajari dan apa saja proses ataupun SOP berkaitan dengan pembinaan di kawasan sebegini dapat dipatuhi selepas inilah kan? Ya, betul. Seterusnya Ali di NST? NST, ini selain daripada kita menantikan sambutan Ramadan, antara keunikan Ramadan di Malaysia ni ialah Bazar Ramadan. Betul. Tapi seperti biasalah, sama ada PKP ke, sebelum PKP ke, Bazar Ramadan ni akan mencetuskan polemik tersendirilah, perbincangan tersendiri. Jadi muka hadapan NST ini membawakan Safe Bazaar dengan tanda soal di situ. Brick and mortar retailers say the reopening of an iconic Ramadan Bazaar in KL, which drew huge crowds daily in pre-pandemic years, is a recipe for disaster. Ini kata pihak tertentu apabila diwujudkan Bazar Ramadan ini, ia adalah satu ramuan untuk membawa kepada sesuatu yang lebih berbahaya. Bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19 yang baru, kita nak usaha untuk melandaikan grafnya. Disebutkan juga the arguments may just have convinced City Hall. Anda boleh baca lanjutan ataupun perincian di muka surat 2 dan juga 3. Ramadan Bazaar plan hits a snag, possibility of virus cluster, protest by businesses in area may affect plans for comeback, dan banyak lagi kisah yang disebutkan ataupun perkongsian berkaitan. Dan ada juga yang menyebutkan ini traders unhappy with bazaar balloting system, believe favoritism at play. Maknanya ada lagi cerita tentang favoritism ni dalam kalangan mereka yang diberikan tapak dan sebagainya. Okey, antara disebutkan salah seorang peniaga Al-Malik Faizal mengatakan, for the last couple of years my stall has been chucked all the way at the end by the side of a smelly drain despite having taken part of more than a decade. Dah 10 tahun, satu dekad berniaga tapi sentiasa dapat ujung di tempat yang ada longkang dan sebagainya. Jadi inilah antara situasi ataupun dilema mereka ni. Bagaimana pengurusan balloting ni ataupun undian untuk dapat tapak ni, kita yakin dilakukan dengan sistematik. Cuma mungkin lain tahun, lain orang, lain tapak barangkali kan. Betul. Dan tahun lepas kita tak dengar berkenaan dengan isu ini kan. Tahun ni akan membuat comeback lah Bazar Ramadan ni. Tapi ada juga kebimbangan dan ada juga perincian. Sebab semalam pun saya sempat bicara dengan beberapa rakan ketika tamat siaran. Mengatakan bahawa satu lagi isu selain daripada Bazar ini adalah berkaitan dengan kepulangan ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dengan rentas negeri yang mungkin dibenarkan selepas Aidilfitri. Jadi persediaan itu ataupun berita ini mungkin dibincangkan sekarang bagi memberi persediaan kepada kita jugalah dalam bersedia untuk kemungkinan kita tidak mengata confirm lagi lah, kemungkinan masih lagi boleh melintas negeri ketika musim perayaan ini. Tengok macam mana tingkah laku kita, sikap kita, SOP dan sebagainya. Okey, berbalik cerita tentang Bazar Ramadan sikitlah. Sebelum ni dimaklumkan antara SOP-nya ialah laluan sehala saja dari hujung ke hujung, pintu masuk dan pintu keluar. Barangkali lah untuk mereka yang dapat corner lot ni tidak perlu risau, terutama yang hujung, sebab itu akan menjadi tumpuan lah sebab dia di hujung sekali. Mungkin yang lebih mencabar mereka yang berniaga di tengah-tengah kan. Yang hujung tu seronok sikit. Sebab masa tu orang dah keluar.
dan boleh ambil masa lama sikit di situ. Kalau yang Wallahu alam. di tengah-tengah tu maksudnya kalau dah terlepas tu perjalanan nak datang balik tu jauh lah kan? Kena scan balik. Baik, itu serba sedikit berkaitan dengan perkongsian kami di Ketiga Dada Akhbar. Eli, saya nak teruskan dengan topik seterusnya. Ini berkaitan dengan suntikan vaksin COVID-19 dan juga ujian calitan yang dikatakan ataupun telah dikeluarkan kenyataan tidak membatalkan puasa. Jadi rentetan daripada bazar Ramadan tadi dengan Hari Raya Fitri dan pastinya dengan 19 hari saja lagi bulan Ramadan akan menjelang. Ini satu kenyataan dikeluarkan oleh Mufti Kelantan, Sahibu Samaha, Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Jadi untuk penjelasan dan pencerahan lebih lanjut akan kita bawakan di Malaysia hari ini. Telah pun bersedia di panggilan video bersama dengan saya adalah Sahibu Samaha, Datuk Muhammad Syukri Muhammad, Mufti Kelantan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Hanif. Ya, Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami terlebih dahulu. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Syukur. Ya. Datuk, mungkin kita boleh mulakan dengan kebimbangan. Kita faham dengan sekarang ini proses vaksinasi dan juga dengan proses pengesanan kontak rapat COVID-19 virus ini. Adakah ianya sekali lagi mungkin pencerahan sebagai permulaannya yang membabitkan ibadah puasa kita ni, Datuk? Silakan. Ya, terima kasih Cik Hanif. Ya. Persoalan yang sedang kita bincangkan ini iaitu mendapatkan vaksinasi. Ini salah satu daripada kaedah pencegahan. Kita tahu bahawa agama Islam sangat prihatin terhadap keselamatan, kesejahteraan manusia, lebih lagi umat Islam yang dalam pengajian yang disebut maqasidus syariah, iaitu tujuan syariat ini dilaksanakan adalah untuk salah satunya lah untuk menjaga nyawa. Ya. Hifzun nafs ni, menjaga nyawa ini diberi fokus utama oleh Islam. Jadi mereka yang ditimpa apa-apa musibah lah, diuji dengan penyakit, perlu segera mendapat rawatan, perlu sedaya upaya berikhtiar mendapat ubat atau kalau tidak bentuk ubat pun iaitu pencegahan. Dinyatakan al-wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan itu adalah lebih baik daripada pengubat. Kemudian Nabi sendiri mengingatkan kita, ma anzalallahu da illa anzalahu shifa. Allah tidak menurunkan satu-satu penyakit melainkan bersamanya ada penawarnya, ada ubat. Jadi ini ada pendidikannya, ada iktibarnya yang perlu kita ambil. Yang pertama ialah satu isyarat daripada Allah, keharusan kita yang ditimpa sakit secara umumnya perlu mendapat perawatan. Kalau ada yang tak mau dapat perawatan itu terserahlah, tetapi kaedah umumnya perlu mendapat perawatan. Dan dari segi akidahnya bahawa penyakit ini atau apa-apa sakitlah yang menyembuhnya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ubat, pencegahan apa semua ini adalah satu medium saja. Jadi alat, tapi yang menyembuhnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis menyatakan sedemikian. Dan kalau tadi saya sebut mendapat rawatan itu hukum umumnya harus, tetapi boleh juga dia meningkat jadi wajib. Sebenarnya dengan meninggalkannya, iaitu dengan tidak merawat, boleh membawa kepada kematian. Ketika wajib. Atau kehilangan anggota tubuh badan. Ketika itu kalau tak rawat dan berdosa, ataupun boleh membawa kelemahan fizikal, itu pun perlu dirawat. Jadi apalagi kalau penyakit itu boleh berjangkit kepada orang lain, la darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri
dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Mhm. Itu umat Islam lah kita akan berpuasa beberapa dua minggu lebih lagi. Uh, Kalau yang sudah dijadualkan menerima suntikan vaksin COVID-19 ni, kalau ditakdirkan berlaku dalam bulan Ramadan pada siang hari itu berpuasa, Okey. memang batalkan puasa. Mhm. Kerana semua bentuk suntikan injection ini sama ada melalui lapis kulit, lapisan kulit, otot, sendi atau salur darah tidak anggap sebagai memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan yang terbuka. Kalau rongga yang terbuka, mulut, telinga, hidung, itu rongga yang terbuka. Okey. Rongga yang terbuka ini pun ada batasnya. Batasnya kalaulah ikut mulut itu, kalau kita nak swab itu, dia perlu melepasi halkom baru batal. Okey. Jika di halkom, dah halkom ni kalau orang belajar tajwid, dia ada huruf halkom ni, iaitu ha ataupun kha. Jadi sampai situ baru boleh membatalkan. Sebab itu kita berumur pun tak batal. Ya. Jadi macam orang yang sakit jantung letak pil bawah lidah, itu pun tak batal kecuali dia telan. Setakat dia sesap begitu saja dia tak batal. Permaan darah tak batal. Pemindahan darah tak batal. Buat titik butter tak batal. Telinga tak batal. Jadi itu semua nak menggambarkan bahawa umat Islam tak perlu ragu-ragu lah untuk mendapatkan suntikan vaksin ini dalam bulan Ramadan. Ya. Ya, baik. Sangat jelas pencerahan dari Datuk. Mungkin saya juga ingin bawakan sebab tadi mengatakan bahawa ianya secara konklusinya tidak batal, Datuk, dan juga apabila melakukan ujian caritan dan juga swab melalui rongga juga sehingga ke halkom barulah tidak batal. Mungkin Datuk boleh memberikan juga penjelasan berkaitan dengan kepentingan rakyat Malaysia, umat Islam terutamanya di dalam mengambil vaksin ini sendiri, Datuk. Sebab kita faham masih ada kebimbangan, masih ada keengganan daripada sebilangan rakyat Malaysia. Mungkin secara langsung ni Datuk boleh berikan sedikit nasihat untuk sekurang-kurangnya mendaftar terlebih dahulu dan mengambil vaksin kemudian apabila tiba masanya nanti. Baik, terima kasih Cik Hanif. Sebenarnya kamilah mufti-mufti sentiasa bertemu dalam forum-forum untuk mendapat penjelasan daripada pihak yang berautoriti vaksin ini. Dalam pertemuan yang dijelaskan, sebab kita ada dalam bidang-bidang ini kita kena iktiraf kepakaran bidang ini. Contohnya kalau nak buat jabatan kita kena tanya jurutera, tak boleh tanya ustaz. Jadi dalam hal kesihatan ini kita dah merujuk pada Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Dalam taklimat yang diberikan itu bahawa vaksin yang kita terima ini adalah bukan daripada bahan haiwan, tapi bahan yang sintetik. Bahan sintetik. Jadi kerana itu kita tak ragu untuk menerima vaksin ini sebagai satu mekanisme untuk pencegahan. Boleh kita ambil, cuma ada timbul kebelakangan ini kata ada side effect, ada kesan-kesan sampingan, itu belum terbukti. Dan saya percaya bahawa pihak kerajaan sentiasa memikirkan tentang kemaslahatan rakyat. Jadi kalau efek yang berbahaya, tentu kerajaan tidak akan mengambil. Ya, baik, itu sikit penjelasan. Terima kasih Datuk atas nasihat yang diberikan setelah tadi. Terima kasih juga atas pandangan dan juga perincian berkaitan dengan boleh puasa atau tidak nanti ketika di bulan Ramadan nanti. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami, Datuk. Baik, terima kasih kembali. Ya, jaga diri. Kita jumpa nanti insya-Allah.
InsyaAllah. Ya, saya bersama Datuk Muhammad Syukri Mohamad, Mufti Kelantan, berbicara mengenai suntikan vaksin COVID-19 dan juga ujian calitan yang benar telah pun dijelaskan seperti tadi, memberi penerangan berkaitan hukum dan hakam bahawa ianya tidak membatalkan puasa dan lebih mudah sekiranya nanti apabila kita melakukan sesuatu di bulan puasa nanti, kita dapatkan pandangan daripada ahlinya. Itu yang diperkatakan oleh Datuk Muhammad Syukri Mohamad, Mufti Kelantan sebentar sahaja tadi. Okey, itu sedikit perincian, itu sedikit perkongsian kita kerana selepas ini akan kita bicarakan berkenaan dengan satu lagi informasi berkaitan kesihatan yang sangat penting kerana hari ini 24 Mac merupakan hari sambutan TB sedunia, antara penyakit yang tinggi juga kadar keboleh jangkitannya di Malaysia. Akan kita bicarakan bersama dengan pakar perubatan respiratori dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pengalaman daripada salah seorang pesakit TB yang masih lagi sedang menjalani rawatan pada ketika ini. Kita berhenti seketika, selepas ini perbincangannya bersama saya dan Eli Iskandar di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan pastinya kita ingin terus membawakan kepada anda perkongsian berkaitan dengan info kesihatan seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi. Dan jika sebelum ini saya kesorangan, kali ini saya ada tetamu, tapi sebelum itu saya masih lagi bersama dengan Eli Iskandar untuk segmen pada kali ini untuk kita bawakan kepada anda berkaitan dengan penyakit TB, penyakit berjangkit kedua tertinggi di Malaysia. Eli, anda berada di sana untuk bersama dengan saya? Ya, betul. Saya sedang menanti dengan penuh ketakutan. Okey, baik. Kita nak kenalkan terlebih dahulu tetamu yang berada bersama dengan saya di studio. Sekurang-kurangnya saya tidak keseorangan lah di studio pada pagi ini, iaitu Dr. Zamzurina Abu Bakar, pakar perubatan respiratori Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami, Doktor. Terima kasih menjemput saya. Ya, baik. Itu dia, Doktor. Saya bersama dengan Eli akan bersama-sama lah untuk kita berbicara. Mungkin sebagai mukadimahnya, permulaannya penyakit TB. Hari ini 24 Mac. Hari sambutan, mungkin sambutan bagi sama-sama memberi proses kesedaran kepada semua berkaitan dengan penyakit, antara penyakit yang tertinggi juga kadar jangkitannya. Sebagai permulaannya mungkin doktor boleh perkenalkan tentang bagaimana seriusnya penyakit ini di Malaysia terutamanya, Doktor. Okey, penyakit TB ni sebenarnya dah berada lama dah ya. Even masa kalau kita tengok dalam mumia masa zaman Firaun dulu, kuman TB tu memang dah ada dah dalam mumia tersebut. Yeah. So di Malaysia ni memang sama juga seperti negara-negara lain, kita juga mempunyai kuman TB. Untuk 2019 kita ada lebih kurang 26,000 kes penyakit TB di Malaysia. So sangat banyaklah bagi ni. Yang kalau kita tengok daripada segi insidensnya, setiap 100,000 penduduk kita ada 72 pesakit TB. Okey. So macam mana TB ni? TB ni sebenarnya dia adalah daripada kuman bakteria yang kita panggil Mycobacterium tuberculosis. Okey. So cara penyebaran dia adalah melalui udara, di mana apabila seorang pesakit itu dia batuk, dia ataupun dia bersin ataupun bercakap ataupun even menyanyi ya, dia boleh mengeluarkan kuman TB itu ke dalam udara dan kemudian katakanlah orang yang kedua, orang B ni, dia akan hidu kuman TB itu dan masuk ke dalam paru-paru dia dan berlakulah jangkitan kepada yang tersebut, yang kedua, orang yang kedua itu. Selalunya dianggarkan untuk satu orang pesakit TB, dia boleh menyebar kepada 10 orang lain kuman TB tersebut. So jadi kalau kita tengok daripada segi statistik lah, di Malaysia ini daripada tahun 2013 hingga tahun 2020 kita kes TB di Malaysia lebih kurang sama sahaja. Setiap tahun antara 24,000 lebih hingga ke 26,000 lebih. Yeah. Pada tahun 2019 kita ada lebih kurang 26,000 kes. Tapi pada tahun 2020 kes tu kurang sedikit, 23,000 kes sahaja untuk setahun. Dan saya rasa kenapa dia kurang adalah kerana COVID. Ya, sebab saya rasa ramai orang takut untuk pergi ke klinik untuk mendapat diagnosa. So jadi kes itu bertambah kurang. Yang keduanya saya rasa disebabkan oleh pemakaian penutup muka. Sebab bila kita batuk, bila kita bercakap, dia ditutup. So dia tapis. So, jadi penyebaran itu tidak berlaku. Ya, akan serampang dua mata juga dengan pemakaian pelitup muka ni. Ya, saya sangat setuju dengan pemakaian pelitup muka ni sebenarnya. Ya, Eli Iskandar? Okey, ini satu penjelasan yang sangat penting, terutamanya dalam fasa pandemik COVID-19 ni. Doktor, kalau boleh dapat perjelaskan
bila kita bercakap tentang tuberculosis ini dan dalam konteks semasa COVID-19 ini, seolah-olah macam ia tidak berlaku kerana makan tutup muka. Tapi misal kata ada simptom, dan kalau saya fahamkan simptom dia batuk, kemudian demam, hak berdarah, sakit dada, dan cara jangkitannya lebih kurang macam COVID-19. Jadi seolah-olah macam apabila simptom tu ada pada kita, kita lebih fikir tentang COVID-19 daripada TB. Boleh komen sikit, Doktor? Ya, betul. Sebenarnya semasa era zaman COVID-19 ini, kita juga dapat mendiagnosa pesakit dua dalam satu. Kita dapat diagnosa TB dan juga kita juga dapat diagnosa untuk COVID-19. Kebetulan mereka datang untuk check up untuk COVID-19 kerana demam dan batuk. Dan selepas itu, bila kita cek, tengok X-ray dan kahak, rupanya mereka juga positif untuk TB. So, ada setengah pesakit di mana ini adalah masa yang kita tangkap dua-dua sekali, COVID dan juga TB. Wow, maksudnya ada kemungkinan Maksudnya diagnosisnya sama, Doktor? Diagnosis dia berbeza. So, selalunya Berbeza, okey. pesakit TB ni, tanda-tanda dia adalah batuk melebihi 2 minggu. Okey. Demam terutamanya pada waktu malam, petang, malam hingga ke awal pagi. Kadang-kadang menggigil, berpeluh pada waktu malam dan hilang berat badan. Untuk mereka yang ekstrim, mungkin mereka boleh dapat batuk berdarah. So, bila kita ada demam dan batuk ini, I think zaman COVID sekarang ni semua orang akan pergi cepat untuk mendiagnose COVID. Yeah. Semuanya risau untuk COVID. So, jadi bila kita tengok pesakit ini, simptom dia lebih kepada TB, sebab COVID dia tak akan ada hilang berat badan. Jadi kita akan screen untuk TB, kita akan buat X-ray dan kita akan cek kahak. Dan selalunya kita akan dapat diagnosa daripada situlah. X-ray ada perubahan untuk TB dan juga kahak sama ada positif ataupun negatif untuk TB. Okey. Ini boleh saya tanya lagi satu soalan? Boleh, silakan. Okey. Doktor, bila kita bercakap tentang diagnosis COVID-19 kemudian dipertemukan TB itu sendiri, adakah kemungkinan diagnosis itu hanya menampakkan TB, tapi kalau TB ni akan ada risiko COVID-19 juga, ataupun sebaliknya, itu macam mana? Untuk COVID-19 dan TB sebenarnya dia tidak ada kaitan lah. Sebab satu adalah bakterium dan satu adalah virus. Untuk TB ni selalunya apabila dia menjangkiti manusia, dia dah ada berada dalam badan untuk beberapa lama lah. So macam kalau COVID tu lebih kurang dia cepat kena. So jadi untuk TB ni dia tidak berkaitan lah. Cuma masalahnya kalau kita ada TB dan kita dapat COVID, paru-paru kita sudah rosak sebab TB dan kebarangkalian untuk kita dapat COVID yang teruk tu adalah tinggi. Tapi TB ni sebenarnya boleh dirawat. Rawatan untuk TB adalah ubat, 4 jenis ubat selama 2 bulan dan kemudian 2 jenis ubat selama 4 bulan. It is curable, dia boleh dirawat dan kita boleh pastikan dia tidak datang lagi lah. Cuma compliance ataupun keperluan untuk pesakit itu makan ubat tu secara betul seperti arahan adalah amat penting. Kerana jika mereka tidak makan secara betul seperti yang diarahkan, mereka boleh dapat kuman TB kebal ataupun kita panggil drug resistant TB. Okey, maksudnya tidak boleh disembuhkan. Untuk drug resistant TB maknanya ubat yang kita bahagi sebagai rawatan pertama ataupun first line treatment, yang ini dia dah menjadi kebal. Ubat yang first line treatment itu adalah ubat yang paling bagus sekali untuk TB. So jadi seterusnya kita akan gunakan ubat pilihan kedua lah ataupun second line treatment. Tetapi dia still lagi boleh dirawat dan sembuh. Doktor, mungkin pertanyaannya, adakah kemungkinan seorang pesakit itu, sebab sekarang kita nak tahu dengan COVID-19 lagi, kemungkinan untuk mendapat jangkitan dalam waktu yang sama kedua-dua perkara ini, TB dan juga COVID? Kebarangkalian tu saya pun tidak pastilah. Secara terus terang saya pun tidak pasti. Tapi apa yang saya lihat kita boleh dapat dua-dua tu. Kerana ada saya dengar yang dirujuk kepada kami pun yang selepas COVID baru dirujuk kepada kami lah sebab kami tidak melihat pesakit COVID. So jadi dia diagnose TB semasa di dalam ward. Dan juga ada di negeri-negeri lain juga mereka juga mendiagnose COVID dan TB bersama-sama lah. Eli, ada soalan lagi untuk doktor sebab selepas ni kita akan bersama dengan pesakit yang masih lagi sedang menjalani rawatan. Okey, satu soalan untuk doktor. Tadi disebutkan apabila memakai pelitup muka ni, ia mengelak jangkitan kepada pihak yang lain.
Tapi sejauh mana pemakaian pelitup muka ni dalam kalangan pesakit TB itu memberi kesan kepada dirinya. Dia macam kalau kita bersin dalam pelitup muka tu, kita rasa macam kuman tu masuk balik dalam badan kita. Ini out of curiosity lah, saya perlu tanya soalan kepada doktor. Ya, betul, okey. betul. Tapi sebenarnya yang itu tak ada masalah. Sebab dia adalah titisan air. Bila kita bercakap, bila kita bersin kan, dia mengeluarkan titisan air dan titisan air ini dia akan melekat pada pelitup muka itulah. Okey. So selalunya kita nasihatkan sebab pelitup muka kalau dia dah basah memang kita kena tukar pun. So kita akan advise untuk buanglah, nasihatkan untuk tukar yang baru. Tapi sebab dia memang dah ada TB di dalam, so jadi tidak ada masalah untuk yang itu. Dia tidak lebih memudaratkan. Oh tidak, dia tidak memudaratkan. Sebab kerana kita dah dijangkiti begitu. Ya, sebab kita sudah jangkiti dan kita nak mengelakkan daripada dijangkiti oleh orang lain. Kepada orang lain. Menjangkiti orang lain. Okey doktor, kita tahu ini kadar kebolehjangkitan yang agak tinggi peratusnya, dengan mudah seorang boleh menjangkiti 10 orang. Okey, kalaulah sekiranya saya mempunyai simptom, sebab doktor kata ianya boleh ada dalam masa 2 minggu dalam badan kita. Kalau saya salah betulkan ya. Bila masa yang sesuai untuk kita terus pergi diagnose? Kita nak tahu sama ada kita ni ada TB ke, atau sebab sekarang mungkin dengan COVID-19 cepat. Tapi sekiranya tiada simptom COVID-19 itu, tapi untuk melihat kepada diri kita sama ada kita ada TB atau tidak. So kita akan nasihatkan kalau batuk 2 minggu, memang kita nasihatkan untuk pergi cek untuk TB, untuk periksa untuk tuberkulosis lah, untuk TB itu. Maksudnya batuk tu selama 2 minggu. Batuk 2 minggu. Selalunya kita batuk, demam, kita akan pergi dulu ke klinik kesihatan dulu kan, ataupun klinik swasta untuk cek kan. Tapi kalau walaupun kita dah pergi tapi masih belum baik, jadi kita nasihatkan untuk periksa untuk TB lah. So untuk memeriksa TB itu senang sajalah, cuma X-ray dan juga kahak. Okey, baik. Eli? Doktor, okey, bila kita bilang tentang pergi membuat pemeriksaan ini, sebab sekarang ni orang fikir kalau batuk dan apa simptom tu orang akan kaitkan dengan COVID. Jadi adakah at the back of our mind ni, di belakang pemikiran kita ni, kita kena datang dengan adakah ini TB bila kita dapatkan rawatan ataupun buat pemeriksaan? Sebenarnya ni dalam tempoh sebelum 2 minggu, bisa kita dah rasa batuk macam yang pertama terlintas di fikiran kita ialah COVID dan bukan TB. Adakah TB itu sepatutnya kita fikirkan juga? Ya, kita sepatutnya fikirkan juga untuk TB lah. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari segi statistik, kesedaran publik untuk TB dan juga kesedaran daripada warga kesihatan untuk TB adalah semakin meningkat. Okey. Kalau dulu kita tengok kebanyakan pesakit TB bila diberi diagnosa itu selepas mereka kahak positif dan X-ray yang teruk baru kita beri diagnosa. Tapi sekarang ini rakyat Malaysia telah datang awal untuk penyakit TB dan juga doktor-doktor juga telah mendiagnosa lebih awal. So kalau dulu kita tengok dalam 80% pesakit apabila mereka diberi diagnosa adalah semia positif, tapi sekarang ni dah berkurang kepada 50%. Yang lagi 30% tu dia dah awal-awal lagi dah diagnose ini adalah TB dan memberi rawatan lebih awal. So jadi bagi saya kesedaran itu lebih daripada dululah. I think kalau dulu pun rasanya kalau ada batuk darah ke apa ke, kita lebih suka pergi ke rawatan alternatif kan. Tapi sekarang ini walau bagaimanapun mereka akan datang dan berjumpa dengan doktor. So kesedaran itu sudah ada. Cuma kita perlu tingkatkan lagi kesedaran itu. Ya. Ada juga soalan ataupun yang melihat kepada kumpulan berisiko untuk mendapat jangkitan TB ini. Mungkin doktor berikan penjelasan? Okey. So bagi pesakit yang mempunyai risiko tinggi, contohnya pesakit yang ada HIV, pesakit yang ada ubat kemoterapi ataupun lung cancer ataupun ada ubat steroid untuk penyakit-penyakit autoimun dan juga diabetes, pesakit-pesakit ini memang mempunyai risiko untuk mendapat penyakit tuberkulosis lah. Untuk Malaysia, semua pesakit-pesakit ini akan disaring di klinik kesihatan mengikut kriteria masing-masing setiap tahun untuk memastikan bahawa mereka tidak dapat penyakit TB. Okey. Baik, Eli, kita nak bersama dengan salah seorang pesakit TB ni terlebih dahulu, iaitu Muhammad Afnan Amini Ahmad Jabri. Doktor mungkin boleh bersama dengan kita juga untuk memberikan penjelasan sekiranya diperlukan. Ini ingin bercerita mengenai pengalaman pesakit ini yang telah pun mendapat pada bulan 10 tahun lepas dan mula menjalani rawatan pada 13 November pada 2020 dan kemudian masih lagi menjalani rawatan pada ketika ini di Hospital Kuala Lumpur. Telah pun bersedia bersama kita di panggilan video
Afnan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, apa khabar? Baik. Ya, di mana lokasinya sekarang? Sekarang saya ada di Institut Perubatan Respiratori. Okey, sedang menjalani rawatan. Okey, baik. Mungkin boleh kongsikan sebab kita bersama dengan Dr. Zamzulina Abu Bakar juga, salah seorang pakar perubatan respiratori dari KKM. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu keadaan anda sekarang dan bagaimana sebenarnya permulaan ketika didiagnos mengalami penyakit TB ini. Silakan. Okey, saya salah seorang pesakit TB paru-paru. Okey. Tanda-tanda awal yang saya dapat tahu, demam, kurang selera makan dengan batuk 2 minggu lah. Okey. Lepas tu saya dapat tahu tu dekat klinik kerajaan. Terus dapat transfer terus ke respiratori ni. Ya. Dan dilaporkan mula menjalani rawatan pada November tahun lepas dan sekarang ini keadaannya bagaimana? Progresnya bagaimana? Progres dia semakin pulih lah. Sebab setiap hari saya datang dekat sini makan ubat. Jangka rawatan untuk pesakit TB minimum 6 bulan. 6 bulan perlu menjalani rawatan tersebut. Rutin hariannya, ubat-ubatan dan juga kaedah rawatan yang diberikan kalau boleh dikongsikan kalau tidak keberatan. Okey. Selama 2 bulan awal fasa intensif, dibekalkan dengan ubat Accurate 2. Okey. Accurate 4. Okey. Okey. Selama 4 bulan seterusnya, fasa sambungan dengan Accurate 2. Okey, baik. Doktor mungkin boleh beri penjelasan sikit berkaitan dengan proses yang sedang dihadapi oleh Afnan? So untuk Afnan ya, kita diagnose TB dia pada Oktober 2020 lah. So dia dah lengkapkan intensive phase ataupun fasa intensif di mana dia mengambil ubat Accurate 4. Okay. Macam yang saya beritahu tadi, dia perlukan 4 ubat kan. So jadi sekarang ni kita ada 4 ubat itu dimasukkan, dikumpulkan menjadi satu tablet. Okay. So jadi senang untuk pesakit kita telan lah. Kalau dulu kita kena telan dekat 12 biji, sekarang kita cuma perlu telan ubat tu sebanyak 4 ataupun 5 biji berdasarkan berat pesakit tersebut. Wow. So jadi dan kemudian kita akan bagi vitamin. So untuk Afnan kita dah bagi 2 bulan fasa intensif dan sekarang ni Afnan di dalam fasa maintenance lah, di mana dia makan 2 ubat dimasukkan ke dalam satu kapsul, kita panggil Accurate 2. So untuk yang ini sebab program TB di Malaysia bagi pesakit TB untuk kita pastikan mereka memakan ubat secara betul. Jadi kita melakukan direct observe therapy. So maknanya pesakit perlu pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital berdekatan untuk makan ubat hari-hari di klinik tersebut. Di klinik? Maksudnya tidak boleh di rumah sendiri? Untuk mereka yang tidak boleh hadir ke klinik, kita akan assign ataupun wakilkan seseorang dalam ahli keluarga tu untuk melihat mereka makan ubat, telan ubat dan memonitor kesan sampingan. Wow. Dan kemudian mereka kena sign, ada buku khas untuk kita pastikan mereka betul-betul makan ubat TB ini. Kerana kita tak nak mereka cuai dalam memakan ubat TB, nanti mereka akan dapat kerintangan kuman TB ataupun drug resistant TB. So jadi untuk itu bagi Afnan hari-hari datang ke Institut Perubatan Respiratori lah untuk makan ubat di sana. Doktor mengenali Afnan secara peribadi? Tidak. Sebagai pesakit? Pesakit saya baru kenal semalam. Oh, baru kenal semalam. Okey Afnan, betul lah apa yang dikatakan oleh doktor ni? Maksudnya awak perlu hadir ke hospital ataupun di pusat respiratori itu setiap hari sepanjang tempoh 6 bulan ini, dipantau dan mungkin boleh kongsikan pengalaman siapa pegawai yang memantau, bagaimana pengalaman ataupun keadaan sebenarnya untuk datang hari-hari tersebut dan 4 ke 5 biji ubat sehari yang perlu diambil ni Afnan. Betul. Saya datang ke
hospital hari-hari. Setiap pukul 10 saya dah ada dekat sini untuk makan ubat lah. Dekat sini ada bahagian-bahagian dia. Saya pergi ke bahagian TB, tu ada staff nurse yang jaga. So dalam macam makan ubat tu okey lah. Diorang ada tengok, pantau sign buku. Ya, sign buku tu yang sangat penting nak memastikan. Okey, bagaimana perubahan kehidupan awak, Afnan, selepas dijangkiti TB ni dan keadaan sekarang? Maksudnya dengan komuniti, dengan kehidupan secara sosialnya, apa perubahan paling ketara yang berlaku? Saya kurang kurang pergi ke tempat yang sesak. Sebab kena jaga diri juga kan, sebab boleh merebak. Selalu pakai mask lah kalau saya pergi mana-mana. Ya, maksudnya dah menjadi dah menjadi normal kehidupan awak lah ni, Afnan. Okey, mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya dijangkiti, dapat dikenal pasti ataupun tidak? Pada mula-mula tu saya tak dapat tahu lagi yang ada TB ni. Awal-awal tu rasa macam biasa je. Lepas tu dah nak dekat sebulan, saya pergi klinik kesihatan kerajaan. Ada buat cek kahak dengan darah. Dekat situ baru dapat tahu yang ada TB paru-paru. Doktor, sebab saya sangat baru mengetahui dengan keadaan sebenar untuk menjalani rawatan. Dijangkiti itu satu perkara. Kemudian menjalani rawatan itu juga memerlukan sekurang-kurangnya 6 bulan, Afnan. Mungkin bagaimana sebenarnya sebagai mereka yang mengamalkan perubatan ini, terutama dari sudut respiratory, memberi semangat kepada mereka untuk menjalani rawatan intensif 6 bulan. Ini fasa maintenance. Doktor katakan, kalau saya pun saya jenuh juga ni, doktor. Bagaimana sebenarnya? Ya, selalunya memang kita perlu beri motivasi kepada pesakit lah. Setiap kali mereka datang ke klinik, kita akan beri kaunseling lagi dan lagi lah untuk mengingatkan mereka untuk makan ubat tersebut. Bagi yang pergi ke klinik, selalunya mereka memang akan berjumpa dengan staf kesihatan, selalunya staf nurse ataupun pembantu pegawai perubatan yang akan monitor mereka untuk makan ubat. Tetapi kalau di rumah, ahli keluarga tu mereka lah yang memberi motivasi kepada pesakit. Selain daripada itu, kita berjumpa dengan mereka secara kerap. Sebarang masalah mereka boleh datang ke klinik. Dan selalunya kita akan pantau mereka setiap sebulan ataupun 2 bulan sekali lah untuk beri mereka motivasi. Doktor, secara rumusannya, secara ringkas mungkin melihat kepada orang ramai, jangan perlu takut untuk mendapatkan rawatan. Ini adalah antara penyakit yang tertinggi kadar jangkitannya. Kesedaran kepada orang ramai. Silakan. Okey, jadi saya ingin nasihatkan untuk orang ramai, jika anda batuk melebihi 2 minggu, hilang berat badan, demam terutamanya pada waktu malam, kita akan nasihatkan untuk pergi ke klinik kesihatan ataupun berjumpa dengan doktor dengan segera untuk mendiagnosa TB itulah. Dan seterusnya, apabila anda dimulakan rawatan, diberi diagnosa TB dan dimulakan rawatan, haruslah makan ubat secara betul dan tepat pada waktunya mengikut arahan doktor. Jika tidak, dan kita pula akan ada masalah dengan kerintangan kuman TB ataupun kuman TB kebal ataupun drug resistant TB. Jadi kita ingin mengelakkan daripada itu berlaku. Saya ingatkan sekali lagi, bagi saya tidak sentuh di sini tadilah mengenai latent TB ataupun jangkitan kuman TB kepada mereka yang berada berdekatan dengan pesakit TB. Kita minta mereka untuk pergi screening di klinik kesihatan. Selalunya untuk yang ini, apabila kita diagnose seorang pesakit itu sebagai pesakit TB, kita akan memberi notifikasi kepada pejabat kesihatan daerah dan pejabat kesihatan daerah akan memulakan siasatan. Macam Afan tadi itu, kita tak pasti siapa indeks pertama yang dia dapat TB itu kan. Tapi kita akan mulakan rawatan dan cari untuk satu rumah tu siapa yang ada TB dan juga siapa yang ada jangkitan kuman TB. Sebab kedua-duanya ada rawatan dan boleh sembuh.
So jadi kalau ada inspektor kesihatan meminta anda untuk pergi screening ataupun membuat saringan untuk TB, silalah pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan kerana ia adalah amat penting untuk mengelakkan kita daripada mendapat penyakit TB. Doktor, terima kasih banyak. Afnan masih bersama dengan kita. Kalau masih bersama, terima kasih banyak-banyak diucapkan atas perkongsian ini. Diharapkan terus kekal kuatlah untuk meneruskan rawatan ini. InsyaAllah ada rawatannya. InsyaAllah boleh berikan kesembuhan sekiranya mengikuti segala jenis perancangan yang telah dilakukan. Afnan, terima kasih ya. Okey, sama-sama. Terima kasih. Semoga cepat sembuh insya-Allah. Jaga diri. Afnan Amini Ahmad Jabri, pesakit TB yang berkongsi pengalamannya. Juga terima kasih buat Dr. Zamzurina Abu Bakar, pakar perubatan respiratory, Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana sudi bersama kami. InsyaAllah kita jumpa nanti berkaitan dengan segala perkongsian yang ingin diberikan. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini kita nak singgah ke Lenggong. Sebegitulah dalam kita berbicara mengenai tapak warisan dunia UNESCO. Segalanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perkongsian. Diharap agar anda untuk terus kekal bersama kami. Terima kasih kerana menonton. Yang masih bersama dengan kami, tadi telah kita bicarakan berkaitan dengan penyakit TB dan juga pengalaman pesakit TB. Ada juga perkongsian berkaitan dengan suntikan vaksin COVID-19 dan juga ujian calitan tidak membatalkan puasa. Penjelasan telah diberikan oleh saya bersama Datuk Muhammad Syukri Muhammad, Mufti Kelantan. Okey, sekarang ini kita nak bawakan kepada anda, ini berkaitan dengan aktiviti pelancongan. Kita ingin kembali menyemarakkan aktiviti pelancongan ini, industri pelancongan yang terjejas teruk, tetapi masih lagi di dalam norma baharu ini, SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Kita ingin ke Lenggong sebenarnya, antara tapak warisan dunia UNESCO yang telah pun ditabalkan dan juga ianya ingin disemarakkan kembalilah berkaitan dengan apa aktiviti dan kawasan menarik di sana. Untuk itu kita ingin bersama dengan Datuk Juri Latif Rosli, Pengerusi Persatuan Kesenian Kebudayaan dan Pelancongan Lenggong ke kita, yang juga merupakan Presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia PTVM, telah pun bersama dengan saya di panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih TV3. Baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Hanif Miswan, pada pagi ini di Malaysia. Datuk, kita nak berbicara mengenai Lenggong ini. Sebenarnya apa yang istimewanya Lenggong ini, Datuk, untuk dikongsikan kepada penonton kita? Silakan. Okey, saya tertarik bila tadi saudara kata Lenggong. Memang selalu orang silap Lenggong. So dia punya spelling tu kadang-kadang menyebabkan orang salah kan, tapi yang sebenarnya Lenggong. Jadi Lenggong ni sebenarnya banyak tempat-tempat yang menarik. Sebab tu saya mohon dan terima kasihlah kepada TV3 kerana membenarkan saya bercakap tentang Lenggong ni. Kerana saya ni anak jati Lenggong yang rasanya bila bercakap pasal Lenggong ni saya memang ada sentimental sikitlah. Kerana hari ini kita lihat kesan ekonomi kita dari segi pelancongan. Apabila COVID melanda negara, semua lumpuh. Jadi kita akan bangkit dengan satu kesedaran untuk mempromosikan Lenggong di mata dunia. Jadi di Lenggong ni banyak tempat-tempat menarik. Kita tahu Perak Man, manusia pertama dijumpai di Lenggong 11,000 tahun dahulu. Okey, itu satu. Duanya, dia punya hutan-hutan dan alam semula jadi di Lenggong sangat-sangat menarik. Contohnya kita ada Tasik Raban, kita ada gua-gua, kita ada pusat-pusat arkeologi yang memang menarik, yang mana kita hendaklah mempromosi supaya orang datang ke Lenggong. So itulah tujuannya saya mohon TV3 membenarkan supaya saya bercakap tentang Lenggong, supaya saya dapat mempromosikan Lenggong, supaya orang Malaysia semua tahu Lenggong di mana dan datang melancong ke Lenggong. Ya. Datuk, difahamkan pada 30 Jun 2012 ini telah pun diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Ini bukan satu pengiktirafan yang biasa-biasa, ini bukan calang-calang pengiktirafan Datuk. Ia akan menjadi pemangkin semangat. Bagi pendapat dan komen Datuk sebenarnya, apa kelebihan apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia dan bagaimana ingin menjadikannya sebagai antara kelebihan untuk kita menarik minat orang ramai untuk hadir ke Lenggong, Datuk? Okey, so kita sebenarnya bersyukur kepada kerajaan, terutama saya orang Lenggong saya bersyukur kepada kerajaan kerana telah mendapatkan pengiktirafan UNESCO. Lenggong World Heritage Site. Ini bukan senang, ini bertaraf dunia. Betul. Jadi di antara yang diiktiraf di Malaysia ni selain daripada Lenggong, sebelum ni adalah di Georgetown, Pulau Pinang, sebelumnya di Bandaraya Bersejarah Melaka. Jadi apabila ada COP UNESCO itu secara tidak langsungnya
dua tempat ini, Georgetown dan juga Melaka telah melonjak dari segi pengunjung-pengunjung. Cuma yang Lenggong ni yang saya kata kita kena mempromosikan Lenggong, kerana Lenggong ni di daerah di Hulu Perak. Jadi walaupun tempat menarik, walaupun kita jumpa Perakman, tapi kita kurang publicity. Sebab itu saya memang sentiasa memikirkan bagaimana nak mempromosikan Lenggong supaya Lenggong ni dapat menarik pelancong. Kita tengok di luar negara, contohnya saya pergi ke Turki, kita tengok diiktiraf sebagai tapak warisan dunia, tempat itu beribu-ribu pengunjung datang. Jadi ini yang saya fikirkan, kena buat sesuatu tempat menarik dengan segala bukti-bukti prasejarah ada di Lenggong, kawasan-kawasan yang memang unik tapi kurang pelancong. Jadi kena buat sesuatu yang lebih agresif lah. Kalau sebelum ni kita belum bersiaran di TV3, hari ini kita bersiaran di TV3 kerana TV3 adalah media utama negara. Jadi saya sangat yakin dengan pertolongan rakan-rakan media ni, Lenggong boleh melonjak ke mata dunia. Ya, okey Datuk, sebab tadi kita saksikan beberapa visual. Ada aktiviti dilakukan oleh penduduk tempatan, angkat rumah. Kemudian ada sungai yang sangat cantik dengan keyboard semua. Okey, mungkin Datuk boleh mengambil kesempatan ini, boleh kongsikan sebenarnya tempat-tempat menarik, aktiviti-aktiviti menarik, apa sebenarnya yang boleh kita, contoh sebagai saya, sebagai orang luar, kalau datang, apa yang saya boleh lawati, betul-betul dapat di Lenggong ni, Datuk? Okey, so dia sebenarnya di Lenggong ni ada banyak, kita boleh buat segmen lah, sebab pelancong yang pergi satu-satu tempat tu, dia ada selera dia sendiri. Kan? Jadi kita bercakap pasal arkeo. Okey, kita ada tempat-tempat prasejarah kita, ada galeri, gua, ada lava gunung berapi, ada Perakman. So benda-benda macam ni untuk orang yang minat arkeo. So kita pergi kepada agro. So agro ada pertanian-pertanian yang memang orang kata boleh kita tengok, contohnya ada rock melon, ada nenas, ada macam-macam. So ada juga dalam bidang peternakan rusa. So kita ada ladang rusa yang banyak di Lenggong. Jadi kita dah ada segmen-segmen. Contohnya kalau yang minat memancing di sungai, kita boleh pergi mancing, ikan macam-macam ada. Dan ini boleh kita promosikan supaya setiap orang pergi ke Lenggong, dia stay 3 hari 2 malam, dia pergi aktiviti-aktiviti itu. Dan kita nak memperbanyakkan lagi. Contohnya kita ada bendang, sawah bendang. Di bendang kita buat aktiviti tangkap ikan laga, contohnya tangkap ikan puyuh. Kita buat aktiviti main wow dan sebagainya. Dan juga yang paling penting, kita buat masakan Lenggong yang kita nak perkenalkan kepada orang luar. Jadi semua ni ada di Lenggong. Saya haraplah selepas disiarkan di TV3 ni, lebih ramai pengunjung yang datang ke Lenggong kerana kita menjanjikan berbagai-bagai tempat-tempat menarik, makanan-makanan yang sedap-sedap belaka. InsyaAllah. InsyaAllah, itu juga harapan kita. Tapi mungkin dengan adanya Kolam Pintah Pergerakan sekarang, dengan Pintah Pergerakan Pemulihan dan juga Bersyarat ini, kita kena patuh SOP. Datuk, secara yang terakhirnya, Datuk, di mana maklumat atau informasi yang boleh kita dapatkan untuk kita mengetahui keunikan? Sebab biasalah kalau nak pergi tu perlu ada maklumat terlebih dahulu kan. Dengan siapa atau ke mana kita boleh pergi untuk berhubung mendapatkan maklumat? Sebab saya tengok sangat menarik ni, rugi kalau saya tak pergi nanti, Datuk. Okey, so sebenarnya saya nak bagi tahulah, kita banyak tempat-tempat menarik dan kita ada page-page yang mempromosikan. Ada juga komuniti-komuniti media yang kita wujudkan di Lenggong untuk mempromosikan Lenggong, di antaranya Lenggong TV, yang mana kita sentiasa war-warkan aktiviti di Lenggong. So boleh rujuk ke Facebook tersebut untuk mengenal pasti apakah kita punya minat untuk pergi ke Lenggong. Sebab bagi saya, setiap orang dia nak melancong, dia nak pergi, dia nak tahu dulu apa yang ada dan dia nak tengok minat dia apa. Jadi bolehlah Google, tengok macam-macam tempat menarik di Lenggong. Memang kita menantikan pelancong. Saya haraplah selepas ni apabila kita dah boleh rentas negeri, maka lebih ramai orang datang. Hari ni pun dah ramai orang datang, bukan saya kata tak ada orang datang. So yang kita rancang di masa hadapan, just nak kongsi kepada penonton TV3, kita nak bina floating market di Lenggong, di Tasik Raban. Wow. Di bawah persatuan saya ni, kami sudah mendapat kebenaran daripada Majlis Daerah Lenggong untuk membina floating market, dan ini akan merancakkan sektor ekonomi di Lenggong. Bila yang meniaga tu orang-orang tempatan, mereka meniaga dalam sampan-sampan, dalam bot-bot. Jadi minat orang luar nak datang. Sebelum ni nak kena pergi Thailand, sekarang kita nak mereka melancong dalam negara. Betul. Jadi marilah ke Lenggong, kita menjanjikan 1000 macam yang menarik di Lenggong, insya-Allah.
Datuk, Lenggong ni loratnya ke utara ke arah Cakap Perak? Ini yang menarik. Di Lenggong ni, kalau di Kuala, di sebelah Parit semua, Dema, Mika, Ayo, kan? So di belah Lenggong ni lebih ke petani. Nak pergi mana? Geno lasso, So benda-benda yang macam tu dia lain sikit. So dia lebih slang sama ada macam Kelantan sikit, macam belah Kedah sikit, belah Pahang pun ada. So dia kombinasi tu. Sebab di Lenggong ni dulu, saya nak cerita, Lenggong ni satu tempat yang menarik. Satu tempat yang hebat. Sebab tu kita tengok 11,000 tahun dahulu Perak Man dijumpai ada di Lenggong. So ada tamadun dunia pertama di Lenggong. So memang Lenggong ni hebat. That's why saya kata Lenggong to the world. Itu tagline kita mempromosikan Lenggong. Okey Datuk. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. InsyaAllah nanti kita bawakan lagi perkongsian berkaitan dengan Lenggong Tapak Warisan Dunia ini. Datuk Kai. Baik Datuk. Terima kasih banyak. Akan kami sampaikan salam tu dari... Baik Datuk Juri Latif Rosli, Pengurusi Persatuan Kesenian Kebudayaan dan Pelancongan Lenggong ke kita yang telah pun berbicara mengenai Lenggong Tapak Warisan Dunia UNESCO. Jadi selepas ni sekiranya telah dibenarkan, jangan teragak-agak untuk kita sama-sama merancakkan lagi usaha untuk industri sektor pelancongan. Okey, boleh ke Lenggong ataupun ke mana lokasi-lokasi yang anda rasakan perlu. Kita tidak seketika. Selepas ni kita akan bersama dengan beberapa artis, ada dua keseluruhannya dari kumpulan Hijaz dan juga Pasha berkaitan dengan kolaborasi terbaru mereka. Jadi teruskan bersama kami di MSI. Jangan ke mana-mana. Dan itu dia sedikit video klip yang kami tunjukkan berkaitan dengan antara persembahan dan kolaborasi terbaru daripada beberapa artis ini, iaitu kumpulan Hijaz, Luka Sikta, Pasha dan juga Kimi Kimo yang telah pun didendangkan mengambil inspirasi daripada lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, iaitu Tiada Kata Secantik Bahasa, yang diadaptasi untuk memuji kepribadian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya ini adalah satu perkongsian terbaru dan kita ingin berikan kepada anda berkaitan ataupun apa penceritaan sebenarnya yang ingin dibawakan oleh mereka ini. Ada dua wakil mereka bersama kita, iaitu Isman Nadim Isam dari kumpulan Hijaz dan juga Pasha yang telah pun bersedia bersama dengan panggilan video untuk bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Ya, okey, mungkin saya mulakan dengan wakil dari kumpulan Hijaz dulu, Abang Isman kita. Melihat kepada perkongsian ataupun penceritaan terbaru ini, bagaimana sebenarnya kolaborasi ini bermula dan apa sebenarnya penceritaan idea di sebalik Tiada Kata Seindah Bahasa ini, Secantik Bahasa ini? 2020. Okey, sebenarnya saya punya idea ni lama dah sebenarnya. Dia start daripada tahun 2018 dari. Nak dapatkan dia punya cakap idea ni dapat masa kami berada di Mekah lah, kan, di Madinah. Sembang-sembang masa duduk dekat bersandar dekat Masjid Nabi tu. Bersandar dekat tiang tu, dapat idea ni lagu. Sebab apa? Lagu ni cukup sangat bagus dia punya makna tau sebenarnya. Sebab daripada kita sebenarnya nak menghadiahkan lagu ni kepada Tan Sri Ramlee. Allahyarham Tan Sri Ramlee. Tu kalau macam Tan Sri Ramlee dia puji kepada keindahan wanita, kan? Jadi macam lagu ni saya ubah ini tuju kepada Rasulullah. Ya. Sebab kalau macam Tan Sri Ramlee sebut adinda, saya sebut baginda. Baginda pada Nabi lah. Ya. Sebab manfaat lagu ni kita rasa kita sayang pada Rasulullah, pada Sulaiman Agong, kan? Tapi apa bukti kita? Jadi dengan manfaat pada dia punya karya yang bagus asli, dan kita tukar sikit kepada adinda, kepada baginda, mudah-mudahan berselawat tu kita dapat hadiahkan sesuatu yang baik untuk Tan Sri Ramlee di dalam barzah sana. Ya. Dan seterusnya kolaborasi 2020 ini membabitkan juga Kimi Kimo, Luka Sikta dan juga Pasha. Pasha juga berada bersama dengan kita. Pasha, kalau boleh kongsikan siapa yang melamar siapa ni, Pasha, dan bagaimana kolaborasi anda bersama dengan kumpulan Hijaz ini boleh tercipta? Okey, siapa melamar siapa Okey, pada mulanya memang Abang Isman dah cakap dia nak melamar saya, tapi dia ada pilihan pertama dia mula-mula. Cuma dia kata kalau yang tu dapat dia nak saya juga. So saya nak terima kasih kepada abang-abang Hijaz sebenarnya kerana sudi dia terfikir nama saya ni. Dan juga saya juga
berbangga sangat dapat berkolaborasi dengan dua rappers besar di Malaysia, iaitu Kimi Kimo dan juga Lukasita. Ya. Kejayaan kepada Lukasita, Kimi Kimo dan juga Pasha, dan juga terima kasih juga kepada Universal lah sebab apa ni mengambil saya punya idea ataupun saya punya proposal ni untuk kita gini apa ni Hanif kan, dan semua pada penonton di Malaysia pada pagi ni, sebab kita nakkan manfaat masalawat sebenarnya. Bila rock, rap dan dengan nasyid jadi R&R. Nasyid rap, nasyid rock. Jadi kita gabungkan 3 R&R ni supaya biar orang semua relax dan juga rehat dah untuk sama-sama berselawat dengan lagu-lagu yang telah kata-kata baik-baik kata yang kita dah harapkan ni, insya-Allah. Wow, kena R&R tersebut, rap, Betul. nasyid, rock, rehat dan relax lah dengarkan selawat-selawat ni. Okey, Abang Isman, saya nak tanya sebab ini mungkin antara formula terbaru lah, gabungan bersama dengan penyanyi lain, kemudian ada bahagian rapnya. Adakah ini cara kumpulan Hijaz juga di dalam menembusi dan juga bersama-sama? Kita faham membawa mesej yang baik, tapi ini juga untuk kekal bersama dalam industri ini bagi kumpulan Hijaz? Betul, ini salah satu cara. Sebab kami ini dah lama daripada tahun 1997 dulu kan, dan sekarang dah pergi 2021 dah 24 tahun dah. Jadi maknanya kita kena jadi satu benda, satu cakap konsep yang lebih segar. Sebab ada yang the best sebab saya pernah kat Fasha ni daripada first week dekat mentor lagi. Betul? Saya dah minat kat dia dah. Sebab suara dia ni suara yang seorang yang hebat dekat Malaysia ni. Lepas tu bila saya dengar 7 nasihat daripada Kimi Kimo Lukasita, saya terus tertarik sebab rap ni bagus sangat sebab dia laju dan jelas. Mesej dia semua yang terbaik untuk anak muda untuk zaman sekarang. Jadi saya nampak ini peluang yang baik untuk Hijaz kan, untuk sama-sama kita R&R kan lagu-lagu yang hebat. Itu dia. Ya, betul. Saya nak Inilah kan. Ya. Boleh saya tanya kepada Pasha juga sebab Pasha kita kenal awak dari zaman tadi Abang Isman alang-alang dah sebut berkenaan dari zaman mentor. Kemudian Pasha juga pernah bersama dengan kita di MSI. Pasha, bagaimana perjalanan karier awak sekarang ini selain daripada penghasilan lagu selawat terbaru untuk 2020 ni, Pasha? Okey, yang terbaru ni sepanjang PKP ni saya mostly habis masa dekat studio memikirkan dan brainstorm untuk apa konten, apa produk nak buat, apa semua. Jadi saya sekarang dah dia more to producing. Wow, satu lagi level lah ni. Saya sebab kita bila PKP kita duduk rumah, jadi ada banyak masa untuk kita brainstorm, kita fikir apa kita nak buat. Jadi yang terbaru saya dah belajar untuk macam mana nak produce sebuah konsert, sebab baru-baru ni saya baru buat virtual concert di live. So alhamdulillah dapat sebutan yang baik. So insyaAllah lepas ni akan ada program-program yang barulah insyaAllah. Wow, mantap Pasha, mantap. Okey, Abang Isman, mungkin yang terakhirnya kita nak kongsikan juga perkembangan terbaru kumpulan Hijaz dan juga memberi mesej kepada penonton MSI terutamanya berkaitan dengan lagu dan kolaborasi terbaru Tiada Kata Secantik Bahasa 2020 ini. Silakan. Terima kasih dan terima kasih kepada MSI sebab ni adalah peluang kami dan juga kami nak mengajak kepada semualah peminat rap, peminat nasyid, peminat rock untuk sama-sama kita hadiahkan, sedekahkan selawat ni kepada Tan Sri Ramli. Kita sayangkan Saiman Agong. Ya. Kepada manusia agung. Itu dia. Jadi yang paling bestnya ialah di samping kita dapat berselawat dan kita dapat mengingati ataupun kita flashback balik semula lagu-lagu lama yang betul-betul lagu lama membawa kesan pada masyarakat. Ya. Bawa balik semula sebab apa? Kita gunakan Lukasita dengan Kimi Kimo ni sebab untuk tambahkan lagi melodi, bukan tambahkan lagi lirik dalam lagu. Dikuatkan dengan suara Pasha yang betul-betul rock, serak-serak salib kan. Jadi memang kena sangat. Dan kita harap peminat dapat mengambil manfaat lagu ini, kita hadiahkan kepada Tan Sri Ramli yang kita cintai. Daripada manusia Saiman Agong kepada Manusia Agung. Sangat menarik konsep ini. Terima kasih banyak kedua-duanya, Abang Isman Nadim Isam dari kumpulan Hijaz dan juga Pasha. Kita doakan agar dipermudahkan segala urusan. Semoga berjaya dengan pertaruhan terbaru ini, iaitu Tiada Kata Secantik Bahasa 2020. Gabungan gandingan Hijaz, Lukasita, Pasha dan juga Kimi Kimo. Juga bersempena dengan hari kelahiran seniman agung kita Tan Sri P. Ramlee pada 22 Mac 1929. Terima kasih kedua-duanya. Semoga berjaya. Baik.
Baik, itu dia kedua-duanya dan sekali lagi kita dah berada di penghujung siaran. Kita nak kembalikan rakan setugas saya bersiaran dari rumah, dari dapurnya secara terperinci. Eli Iskandar masih berada bersama dengan saya. Ya, masih setia menanti dan mendengar perbincangan kalian. Eli, ada yang bertanya, ada yang menimbulkan kebimbangan lah. Ini sajalah nak usik-usik sikit berkaitan dengan pakai kot blazer di rumah tu. Okey Okey. Sebenarnya lah pagi-pagi ni sebab matahari belum naik kan. Jadi dapur ni agak dingin lah. Kipas ni saya perlukan sebab saya suka kawasan yang berangin. Sebab kita tak ada pendingin hawa macam studio kan. Ya, betul. Eli, di penghujung siaran mungkin ada sesuatu yang ingin anda kongsikan. Okey, khabar ni esok di MHI, Hanif masih lagi akan bersiaran. All the best Hanif. Ya. Cuma kan topiknya menjurus kepada bunyi exhaust kenderaan bising kan? Betul. Ya. Ya, itulah dia. Dan banyak perkara yang menarik tentang perkara ni, terutamanya bila kita bercakap tentang bunyi exhaust ni dan ada pihak yang mempertikaikan tentang undang-undang ni dilihat sebagai undang-undang yang lapuk sebab tahun undang-undang ni di tahun 1987 dan ada yang dibuat aktanya tahun yang lebih terkebelakang. Jadi mempertikaikan sebab ada kereta atau kenderaan, motor dan kereta yang keluar dari kilang, exhaust ni memang bising. Ya, betul. Jadi bagaimana? Kan? Itu satu. Dan antara perkara yang menarik yang bila bercakap tentang exhaust ataupun dimuatkan dengan muffler dan sebagainya, di Jepun ada persatuan yang betul-betul sah yang dikaitkan dengan exhaust dan muffler ni tahu sebenarnya di Jepun. Okey. Maknanya sampai begitu terperinci sekali mereka ni melihat faktor bunyi exhaust ini pada kenderaan mereka di negara Jepun. Jadi barangkali di Malaysia ni peraturan ini juga menjurus kepada suatu perbincangan bagaimana untuk memastikan faktor bunyi bising itu dengan keperluan ataupun kemahuan exhaust berbunyi bising yang dikatakan lebih senang untuk kita kenal pasti ada kenderaan lalu dari belakang dan sebagainya kan. Ini antara argumennya lah, barang itu akan dibincangkan esok bersama dengan tetamu Hanif ya. Betul dan apabila perkara ini dibangkitkan kembali baru-baru ini, dah 2-3 kali saya mengalami peristiwa di mana di jalan raya mereka ni seakan-akan sengajalah show off dengan bunyi bising tu. Tapi kita fahamlah kenapa. Okey, bagi pendapat Eli secara ringkasnya, bagaimana dengan topik ni esok? Perlu atau tidak bunyi bising ini? Dia samalah macam mana, apa tujuan kita memasang perkakasan seperti itu. Ya, apa tujuan kita meletakkan nombor sama dengan nombor apa tujuan kita meletakkan nombor plate yang sukar untuk dibaca. Tujuannya apa? Apa manfaat kepada diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Jadi kita kena fikirkan sama-sama. Saya tak boleh kata yang mana betul dan tidak. Barangkali esok ada perbincangan yang lebih menampakkan yang mana wajar, yang mana kurang wajar lah. Betul. Apapun perlu berpada-padalah dalam melakukan sesuatu. Eli Iskandar, terima kasih. Ya, betul. Sudi bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih. Jaga diri. Bersiaran esok ya. InsyaAllah. Saya ambil semangat rakan-rakan untuk bersama di studio ini. Jaga diri Eli. Jumpa lagi insyaAllah. Anda juga. Ya, kita salam kepada rakan-rakan di studio. InsyaAllah. Okey, itu dia Eli Iskandar bersama dengan saya untuk siaran pada pagi ini 24 Mac. Kita nak tamatkan siaran. Kita jumpa lagi esok seperti dikatakan berkaitan dengan topik bunyi bising exhaust kenderaan. Kita jumpa lagi. Jaga diri, patuhi SOP dan jangan lupa daftar di MySejahtera untuk proses vaksinasi. Saya Hanif Miswan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.